Assalamualaikum. Bertemu lagi kita sekali lagi dalam Pendidikan Islam tahun 3. Bidang ibadah bersuci daripada hadas bahagian 2. Masih lagi bersama saya Ustazah Huda. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah murid dapat menjelaskan perkara-perkara yang menyebabkan berhadas besar dan perkara-perkara yang dilarang ketika berhadas besar. Dan murid juga dapat menerangkan kaedah bersuci daripada hadas besar, seterusnya merumus kepentingan mandi wajib dalam kehidupan harian. Baiklah. Murid semua boleh rujuk buku teks muka surat 81 hingga 83. Ingat lagi tak pembelajaran kita sebelum ini? Ustazah sudah pun terangkan apa maksud hadas dan pembahagiannya. Sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, kita ulang semula apa maksud hadas. Hadas ialah kekotoran maknawi pada diri seseorang yang menghalang sahnya ibadah yang disyaratkan bersuci. Hadas terbahagi kepada dua, iaitu hadas kecil seperti buang air kecil dan buang air besar, yang mana perlu disucikan dengan ambil wuduk. Manakala hadas besar pula wajib disucikan dengan mandi wajib. Baiklah. Hari ini Ustazah akan perincikan lagi berkaitan dengan hadas besar. Apakah sebab-sebab berhadas besar? Okey, ada 6 sebab. Yang pertama adalah keluar mani. Baik, keluarnya air mani ini khas untuk kaum lelaki, iaitu ketika berlakunya satu perbuatan itu sampai tahap syahwah. Ketika itu, keluarnya air mani dan lelaki itu wajiblah menyucikan dirinya dengan mandi wajib. Yang kedua adalah nifas. Nifas ialah darah yang keluar dari kaum ibu yang melahirkan anak. Jika kita lihat pada ibu-ibu yang berada di dalam pantang, ketika itu ibu-ibu tidak menunaikan solat kerana keluarnya darah nifas padanya. Setelah bersih dari darah nifas itu, maka ibu-ibu wajib menyucikan diri dengan mandi wajib. Yang ketiga iaitu wiladah. Wiladah ialah darah yang keluar bersama-sama dengan kelahiran bayi. Ini berlaku pada ibu-ibu yang melahirkan anak. Seterusnya yang keempat adalah haid. Haid adalah untuk kaum wanita yang telah mencapai umur baligh. Ketika itu, setelah berhentinya darah haid tersebut, wanita itu wajib menyucikan diri dengan mandi wajib untuk menunaikan solat. Yang kelima adalah bersetubuh. Bersetubuh ialah hubungan jenis antara suami dan isteri. Ketika itu, sekiranya hendak menunaikan solat, hendaklah mandi wajib. Dan yang terakhir adalah mati. Jenazah yang telah mati akan dimandikan. Itulah yang dinamakan mandi wajib. Baiklah, ini adalah antara hadas besar di mana apabila kita hendak bersuci daripadanya, wajiblah menyucikannya dengan mandi wajib. Seterusnya kita pergi kepada larangan semasa berhadas besar. Ketika kita berada di dalam keadaan berhadas besar, kita dilarang untuk menunaikan solat, mengerjakan tawaf, membaca dan menyentuh Al-Quran, juga dilarang untuk berada di dalam masjid. Seterusnya kita pergi kepada kaedah bersuci daripada hadas besar, iaitu cara-cara untuk mandi wajib. Yang pertama ialah menghilangkan najis terlebih dahulu, iaitu sekiranya masih ada sisa darah ataupun sebarang najis, perlulah kita bersihkan dahulu. Yang kedua ialah membaca basmalah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim sambil berniat mengangkat hadas besar. Mari ikut Ustazah sama-sama membaca niat mengangkat hadas besar.
Nawaitu raf'al hadasil akbari lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Yang ketiga ialah membasuh tangan sebanyak 3 kali. Yang keempat, membasuh kemaluan daripada kekotoran dan najis. Seterusnya yang kelima, mengambil wuduk. Dan yang keenam, membasuh keseluruhan rambut di kepala dan telinga. Kaedah yang ketujuh ialah menjirus air ke seluruh badan bermula di sebelah kanan. Yang ke-8, menggosok bahagian sulit dan lipatan. Dan yang terakhir ialah membasuh kaki. Baiklah, kita pergi pula pada kepentingan mandi wajib. Ada 2 kepentingan mandi wajib ini, iaitu dari segi jasmani dan dari segi rohani. Kita tengok dulu pada jasmani. Pentingnya mandi wajib ini pada jasmani kita. Yang pertama, badan kita akan menjadi bersih dan segar. Yang kedua, sihat tubuh badan. Yang ketiga, membersihkan diri daripada bau dan kuman. Dan yang keempat, memberi keselesaan untuk berinteraksi dengan orang lain. Ini yang akan kita rasai secara fizikal selepas kita mandi. Biasanya bila kita mandi, memang akan rasa bersih, segar, berwangi dan rasa selesa nak berinteraksi dengan orang sekeliling. Kita tengok pula kesannya pada rohani. Yang pertama, membolehkan untuk bersolat, tawaf dan menyentuh Al-Quran. Ya, selepas kita dah bersih daripada hadas besar, dah mandi wajib, barulah kita boleh bersolat, tawaf dan sentuh Al-Quran. Seterusnya yang kedua, amal ibadah diterima Allah. Dan yang ketiga, sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah. Baiklah murid-murid, Ustazah harap murid semua dah faham sepenuhnya dengan pembelajaran kita dalam tajuk ini. Ustazah dah terangkan dari dalam video yang sebelum ni, dari maksud hadas sehingga kepentingannya dari segi jasmani dan rohani. Sekian dulu dari Ustazah. Kita jumpa lagi di video akan datang insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.